Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Berjumpa lagi kita dalam siaran YouTube channel Cikgu Zaria. Dan hari ini kita akan belajar mengenai asas sains komputer tingkatan 1. Okey, hari ini kita akan tengok mengenai bab 1, konsep asas pemikiran komputasional. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menerangkan teknik leraian, pengecaman corak, peniskailaan dan pengitlakan dalam pemikiran komputasional untuk menyelesaikan masalah. Okey, kita tengok apa maksud pemikiran komputasional. Okey, ini adalah definisi pemikiran komputasional. Okey, pemikiran komputasional ialah satu proses pemikiran bagi tujuan menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri, berbantukan mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan konsep asas sains komputer. Jadi kata kuncinya di sini ialah proses pemikiran, okey, menyelesaikan masalah, manusia sendiri, mesin, konsep asas sains komputer. Okey, ini adalah proses dalam pemikiran komputasional. Yang pertama ialah masalah dipecahkan. Kemudian, kenal pasti corak yang sama. Kemudian, perkara penting, kemudian perkara tidak penting ditinggalkan. Kemudian, sediakan satu model penyelesaian masalah. Proses seterusnya ialah mengesan dan menggunakan pengecaman corak bagi menyelesaikan masalah. Okey, kemahiran untuk melaksanakan pemikiran komputasional. Terdapat 6 kemahiran yang diperlukan untuk melaksanakan pemikiran komputasional. Yang pertama, kemahiran berfikir secara logik. Yang kedua, kemahiran membina algoritma. Yang ketiga, kreativiti. Yang keempat, belajar daripada kesalahan. Yang kelima, berupaya menjelaskan. Yang keenam, dapat bekerja berpasukan. Okey, ini adalah teknik dalam pemikiran komputasional. Terdapat 4 teknik yang terlibat dalam pemikiran komputasional. Yang pertama ialah teknik leraian. Yang kedua ialah teknik pengecaman corak. Yang ketiga ialah teknik peniskailaan. Yang keempat ialah teknik pengitlakan. Okey, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan teknik leraian. Okey, teknik leraian melibatkan pemecahan suatu masalah atau sistem yang kompleks kepada bahagian-bahagian kecil bagi memudahkan pemahaman dan penyelesaian. Okey, jadi di sini teknik leraian ialah kata kuncinya ialah pemecahan, meleraikan sesuatu masalah kepada bahagian yang lebih kecil. Okey, bahagian-bahagian yang kecil boleh diteliti, diselesaikan atau direka bentuk secara berasingan. Hal ini akan membolehkan sesuatu masalah yang besar dapat diselesaikan dengan mudah. Okey, cuba kita lihat dalam permasalahan ini. Okey, masalah ini ialah untuk mengira jumlah batu bata. Okey, berapakah jumlah batu bata yang digunakan
untuk membina tangga ini. Okey, dalam masalah ini kita akan gunakan teknik leraian untuk menyelesaikan masalah untuk mengira jumlah batu bata. Okey, dalam teknik leraian di sini kita perlu memisahkan binaan anak tangga kepada beberapa bahagian yang lebih kecil dan ringkas. Kerana teknik leraian bermaksud tadi kita memecahkan, pemecahan. Bermaksud di sini kita perlu pisahkan binaan anak tangga ini kepada bahagian yang lebih kecil. Okey, masalah utama telah dipecahkan kepada 5 masalah yang lebih kecil dan ringkas. Okey, anak tangga ini dipecahkan pada 5 bahagian yang lebih kecil. Okay, bilangan batu bata pada setiap bahagian akan dikira bagi mendapatkan jumlah batu bata keseluruhan. Okay, bahagian yang pertama ini ialah anak tangga yang biru ini, bahagian A, bahagian anak tangga yang pertama. Yang hijau ini bahagian anak tangga kedua. Okay, yang ketiga ini, yang C ini ialah bahagian anak tangga ketiga, yang anak tangga yang berwarna kuning. Kemudian anak tangga yang berwarna orange ni ialah bahagian anak tangga yang keempat. Kemudian anak tangga yang warna pink ini ialah bahagian anak tangga yang kelima. Okey, di sini kita telah meleraikan anak tangga ini kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil. Seterusnya ialah teknik pengecaman corak. Okay, untuk kita menyelesaikan masalah untuk mengira jumlah batu bata tadi, kita ingin menggunakan teknik pengecaman corak. Okay, apa yang dimaksudkan dengan teknik pengecaman corak? Okay, teknik pengecaman corak ni melibatkan mengenal pasti struktur atau corak sesuatu masalah. Okay, mengenal pasti keselarian maklumat semasa dengan yang diberikan sebelumnya. Okey, penelitian pada kesamaan dan corak-corak dalam masalah yang lebih kecil akan dapat membantu menyelesaikan masalah kompleks dengan lebih berkesan. Di sini kita melihat kepada corak yang wujud dalam masalah ini. Bahagian-bahagian kecil yang telah dipisahkan akan dianalisis untuk mengenal pasti corak-corak tertentu. Okey, dalam teknik pengecaman corak, kita perlu melihat kepada kesamaan atau persamaan yang wujud antara corak-corak tersebut dan juga perbezaan. Okey, persamaan dan perbezaan. Jadi, apakah ciri kesamaan yang wujud dalam masalah ini? Okey, ciri kesamaannya ialah bilangan batu bata yang sama banyak, ya, bilangan batu bata yang sama banyak sebagai tapak. Kemudian corak yang membezakan atau perbezaannya ialah bilangan lapisan batu bata. Bermakna lapisannya adalah tidak sama di sini. Apakah ciri kesamaannya ataupun melihat persamaan kepada corak tersebut? Okey, yang persamaannya di sini ialah bilangan batu bata yang sama banyak sebagai tapak. Kemudian yang berbezanya ialah bilangan lapisan batu bata. Okey, dalam teknik pengecaman corak, setelah kita melihat persamaan dan perbezaannya, di sini kita sudah boleh mengira jumlah batu bata yang diperlukan untuk membina tangga tersebut. Okey, bilangan batu bata tapak untuk batu bata yang berwarna biru ini, iaitu yang bahagian A ni, ialah 5. Bilangan lapisannya ialah 1 lapisan saja. Kemudian jumlah batu bata untuk bahagian masalah A, okay, untuk yang biru ini ialah 5. Ya, 5 darab 1. Okay, so dapat nilai dia 5. Kemudian bilangan
batu bata tapak untuk lapisan yang berwarna hijau ni ialah 5, bilangan lapisannya ialah 2. Okey, 2, tingginya adalah 2. Okey, jumlah batu bata untuk bahagian masalah B ialah 10. Okey, untuk lapisan yang berwarna kuning ni, iaitu bahagian C, bilangan batu tapak ialah 5, bilangan lapisannya adalah 3. Okey, jumlah batu bata untuk bahagian masalah yang bahagian C ini ialah 15. Okey. Kemudian yang lapisan yang berwarna orange ni, bilangan batu bata tapak ialah 5, bilangan lapisannya ialah 4. Okey, jumlah batu bata untuk bahagian masalah D, di bahagian D ni, itu lapisan yang orange ni ialah 20. Okey, lapisan yang berwarna pink ni, okey, bilangan batu bata tapak ialah 5, bilangan lapisan juga ialah 5, dan jumlah batu bata untuk bahagian masalah untuk masalah E ni, iaitu yang lapisan yang warna pink ni ialah 25. Itu 5 kali 5, 25. Okey, seterusnya ialah teknik peniskalaan. Okey, teknik peniskalaan ni, apa yang dimaksudkan dengan teknik peniskalaan? Okey, teknik peniskalaan ialah memfokuskan kepada aspek-aspek penting yang membantu penyelesaian masalah. Okey, jadi kata kunci untuk teknik peniskalaan ni ialah aspek-aspek penting. Okey, bermakna perkara, melihat kepada perkara yang penting sahaja dan meninggalkan aspek-aspek yang kurang penting, ataupun perkara yang kurang penting kita tinggalkan. Itu yang dimaksudkan dengan teknik peniskalaan, iaitu memfokuskan kepada aspek penting. Okey, dalam masalah ini, aspek penting atau perkara penting yang perlu diambil kira ialah lebar tangga, ya, untuk mengira jumlah batu bata tadi. Yang paling penting kita perlu melihat kepada lebar tangga dan juga bilangan anak tangga. Dan yang kurang penting di sini ialah saiz batu bata. Maknanya apa saiz batu bata yang digunakan kita tak perlu ambil kira. Kerana itu kurang penting untuk menyelesaikan masalah pengiraan jumlah batu bata tadi. Dan juga yang kurang penting lagi ialah bahan yang digunakan. Kita tidak perlu ambil kira bahan batu bata ini dibuat daripada pasir ataupun tanah liat ataupun plastik dan sebagainya. Maknanya bahan yang digunakan ini adalah dikira sebagai aspek yang kurang penting. Seterusnya ialah teknik pengitlakan. Okay, apa yang dimaksudkan dengan teknik pengitlakan ini? Okay, teknik pengitlakan ini melibatkan pembinaan model. Okay, pembinaan model bagi masalah yang diselesaikan. Jadi kata kunci untuk teknik pengitlakan ialah pembinaan model. Okey, model ni pula boleh dibina dalam beberapa bentuk lah. Okey, model ni boleh ada dalam beberapa bentuk, seperti dalam bentuk formula, ataupun teknik, ataupun peraturan, ataupun langkah-langkah. Okey, ada 4 jenis model untuk teknik pengitlakan ini. Okey, teknik pengitlakan ialah kata kuncinya ialah pembinaan model. Okey, ini adalah ringkasan untuk penyelesaian masalah binaan anak tangga. Okey, jika dibuat dalam bentuk jadual begini, okey, panjangnya adalah semua 5, lebarnya adalah semuanya 1 dan tinggi yang berbeza. Okey, kemudian dikirakan jumlah untuk setiap lapisan dan akan dapat nilai keseluruhannya ialah 75. Kemudian daripada jadual tersebut, model dalam bentuk formula dibina. Okey, jadi dalam teknik pengitlakan ni dia menggunakan model dalam bentuk formula. Jadi formula yang dibina ialah jumlah batu bata bagi setiap bahagian sama dengan panjang, darab lebar, darab tinggi. Ini adalah formula untuk pengiraan jumlah batu bata.
Okey, jadi teknik ini adalah teknik pengitlakan. Itu dengan melibatkan pembinaan model dalam bentuk formula. Contohnya, situasi yang lain. Tadi ialah situasi masalah untuk mengira jumlah batu bata. Okay, situasi ini pula, masalah ini ialah Sofia hendak pergi bercuti di tepi pantai dan mempunyai masa hanya setengah jam untuk mengemas bagnya. Okay, ini adalah satu masalah. Okay, masalah yang besar. Okay, bolehkah anda membantu Sofia dengan menggunakan 4 teknik yang berbeza? Bermakna kita ingin menyelesaikan masalah tadi menggunakan 4 teknik pemikiran computational yang berbeza. Okey, mari kita lihat dulu bagaimana kita membantu Sofia menyelesaikan masalah tadi menggunakan teknik yang pertama, iaitu teknik leraian. Okay. Untuk menyelesaikan masalah Sofia mengemas barang-barangnya dalam masa setengah jam tadi menggunakan teknik leraian. Okey, mula-mula seperti yang kita ketahui tadi, teknik leraian maksudnya kita memecahkan pemecahan sesuatu masalah kepada bahagian yang kecil. Jadi dalam masalah ini kita leraikanlah ataupun kita pecahkan, asingkan barangan kepada beberapa jenis. Jika kita lihat barang-barang untuk dia mengemas bagnya untuk pergi ke pantai, okay, dia pecahkan kepada beberapa jenis iaitu pakaian. Okay, kemudian dipecahkan pula kepada bahan kelengkapan peribadi. Kemudian seterusnya dipecahkan pada gadget elektronik. Gadget ni mungkin ada telefon, ada tablet, ada komputer dan sebagainya. Dan juga dokumen penting seperti wang tunai ataupun kad pengenalan dan sebagainya lah. Jadi ini menggunakan teknik leraian di mana kita memecahkan barangan kepada beberapa jenis. Okay, kemas barangan dalam beg mengikut kategori tersebut. Okay, bermakna kita memecahkan kepada beberapa kategori. Okay, seterusnya kita ingin menggunakan teknik yang kedua pula, iaitu teknik pengancaman corak untuk menyelesaikan masalah mengemas beg Sofia tadi. Okay, seperti yang kita ketahui tadi, teknik pengancaman corak ni kata kuncinya ialah persamaan dan perbezaan. Bermakna kita perlu mencari persamaan dan perbezaan destinasi. Okay? Imbas kembali kepada percutian yang lepas di kawasan air terjun contohnya. Jadi kita buat perbandingan persamaan dan perbezaan destinasi dan barang yang dibawa. Okey, persamaan antara air terjun dan juga kawasan pantai. Okay, persamaannya kedua-dua destinasi melibatkan air. Okay, seterusnya terdapat pelbagai tempat menarik untuk dikunjungi melibatkan bayaran pelawat. Ini adalah persamaan. Dan perbezaan antara air terjun dan kawasan pantai ialah air terjun tidak panas, tepi pantai adalah lebih panas. Dan perbezaan seterusnya ialah air terjun ada tempat untuk berkhemah, tetapi tepi pantai agak sukar untuk membina kemah disebabkan angin. Jadi di sini setelah kita melihat persamaan dan perbezaan, apa yang perlu dibawa ialah pakaian renang. Okey, sebab dia melibatkan air, mesti kita bawa pakaian renang. Dan juga kita bawa sunblock. Okey, dan juga kita bawa duit. Sebab mungkin kawasan tu melibatkan bayaran pelawat. Dan juga yang berkaitan dengan perbezaan tadi, kemah kita tidak perlu bawalah kerana di kawasan pantai tidak boleh membina khemah disebabkan angin.
Seterusnya ialah kita nak menyelesaikan masalah tadi menggunakan teknik peniskalaan. Okey, seperti yang kita ketahui tadi, teknik peniskalaan kita hanya memfokuskan kepada aspek penting sahaja. Okey, dalam masalah ini kita hanya ambil benda yang dianggap paling penting untuk dibawa bersama. Okey. Barang-barang yang penting yang dibawa bersama ialah beberapa pakaian casual, berus gigi, ubat gigi, kad pengenalan, pasport, telefon bimbit, pengecas dan juga duit. Ini adalah antara perkara penting atau benda-benda yang paling penting untuk kita bawa. Okey, ini adalah teknik peniskalaan. Okey, hanya ambil perkara yang penting sahaja, barang-barang yang penting sahaja. Kemudian teknik pengitlakan. Okey, pengitlakan tadi seperti yang kita dah pelajari tadi, teknik pengitlakan itu adalah melibatkan pembinaan model. Ya, pembinaan model boleh ada dalam beberapa jenis seperti formula, peraturan, langkah-langkah dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini, dalam masalah ini, kita boleh mencari langkah-langkah ataupun peraturan untuk kita bercuti di tepi pantai. Kita mencari maklumat dari internet tentang benda yang sepatutnya atau yang selalunya dibawa untuk bercuti di tepi pantai. Apakah yang perlu dibawa untuk bercuti di tepi pantai? Jadi kita pun mencarilah langkah-langkah atau peraturan bercuti di tepi pantai, dan ini adalah barang-barang yang perlu dibawa untuk bercuti di tepi pantai. Jadi kita boleh mengemas hanya barang-barang yang disenaraikan sahaja.